Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Okay, selamat bertemu kembali dalam PTPR. Okay, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Okay, insyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang ke-9 yang bertajuk Hasad Dengki. Okay, kalau sebelum ni kita belajar tentang sifat-sifat mahmudah iaitu sifat terpuji. Sekarang kita belajar sedikit tentang sifat mazmumah iaitu sifat yang tercela, sifat yang tidak baik lah. Okay, yang pertama dalam bidang tajuk sifat mazmumah ialah hasad dengki. Okay, sama-sama kita belajar insyaAllah. Okay, murid-murid dah sedia? Kalau dah, jom kita belajar. Sebelum tu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang pertama kita mesti tahu apa itu pengertian hasad. Okay, ada dua jenis pengertian. Yang pertama daripada perkataan hasada. Okay, perkataan hasada yang bermaksud hati ataupun cemburu ataupun tidak senang melihat kelebihan orang lain sehingga timbul niat jahat untuk menghapuskan nikmat orang lain atau sehingga dia sendiri mendapat nikmat itu. Maksudnya dia tak senang hati bila orang lain dapat sesuatu yang baik dan dia nak apa yang orang tu dapat hilang. Okay, dia nak benda tu berpindah kepada dia. Ataupun yang penting kalau dia tak dapat, orang tu pun tak dapat. Dia macam dengki lah, tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Okay, itu pengertian hasad daripada perkataan hasada. Okay, yang kedua pengertian daripada menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okay, dalam buku dia lah, Ihya Ulumuddin tu buku Imam Al-Ghazali. Okay, hasad ialah satu perasaan iri hati yang inginkan nikmat atau kelebihan yang ada pada orang lain terhapus atau tidak berkekalan. Okay, satu perasaan dengki ataupun iri hati, cemburu yang mana kita nak nikmat ataupun kelebihan yang ada kat orang lain tu hilang ataupun tidak berkekalan. Contohnya kita nampak orang tu ada kereta baru, kita pun dengki kan. Na'udzubillah lah. Okay, jadi kita pun dengki, kita kata cepat-cepatlah kereta tu kena jual. Contohnya na'udzubillah lah. Kita tak naklah perangai macam ni. Okay, itu contoh. Okay, ataupun kita doakan supaya benda tu tak kekal dekat orang tu. Itu pun sifat yang buruk lah. Okay, itu termasuk dalam sifat hasad dengki. Okay, larangan hasad adalah umum. Okay, Allah melarang kita daripada bersifat hasad adalah umum. Dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama, kedua-duanya adalah haram. Okay, tak boleh. Okay, tak kisahlah kalau kita dengki orang tu lebih soleh daripada kita ke, lebih banyak amal ibadat pun dikira haram. Tak boleh dengki dengan orang. Okay, ada orang mungkin Allah bagi dia lebih kelapangan masa untuk puasa sunat kan. Tapi kalau kita contohnya kita ada masalah gastrik ke apa dan sebagainya, tak boleh selalu puasa sunat contohnya kan. Jadi kita boleh buat amalan-amalan lain. Solat ke kan, tambah amalan-amalan lain, solat sunat, bersedekah. Jadi kita tak payah dengki dengan orang. Walaupun kita nampak dia lebih daripada kita dari segi agama, tapi tak semestinya. Kadang-kadang jalan untuk masuk syurga tu banyak kan. Okay, tak semestinya dengan banyak solat je dapat masuk syurga kan. Kadang-kadang kita dengan sebab kita bersedekah pun insyaAllah dapat masuk syurga. Jadi kita sama-samalah mencari cara untuk menambahkan amal ibadat supaya kita pun dapat bersaing dalam urusan agama. Janganlah kita dengki-dengki dengan orang sampai kita doa yang tak baik kan. Tapi kalau kita tengok orang tu lebih dan kita rasa macam semangat untuk buat baik sebab kita tengok dia, kan itu baguslah. Tapi yang tak boleh kat sini maksudnya bersifat hasad. Macam dengki kan, orang tu boleh pergi masjid hari-hari, kita dengki. Janganlah. Okay, jadi kalau kita tak mampu buat macam dia, kita usaha dengan cara kita sendiri. Okay, jadi tak kisahlah dalam urusan dunia ke, urusan agama ke. Jadi hasad dengki ni adalah hukumnya haram. Tak boleh. Okay, tak boleh lah kita rasa dengki dengan orang tu pun satu sifat yang tak baik. Okay, jadi bila kita rasa timbul je ada perasaan nak dengki dengan orang, cepat-cepat kita istighfar. Okay, ada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis berkaitan dengan hasad. Okay, ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hasad. Okay, Ustazah petik satu daripada Al-Quran dan kemudian hadis. Okay, menurut ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hasad ialah dalam surah Al-Falaq. Okay, ini kita biasa baca lah. Okay, Ustazah yakin semua dah hafal surah Al-Falaq ni. Okay, jadi Ustazah dah sertakan yang surah Al-Falaq beserta maksud dia. Okay, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, iaitu fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul iaitu talinya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Okey, jadi surah ni kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk, dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir. Okay, ahli sihir lah. Zaman dulu-dulu kan, kalau dengki je sihir. Kan, pergi jumpa bomoh lah, apalah. Okay, dan juga kita minta perlindungan daripada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Kan, sebab orang yang dengki ni, macam-macam dia boleh buat sebenarnya. Kan, bahaya. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah supaya kita jauh daripada orang yang mendengki-dengki ni. Kan, na'udzubillah min zalik. Okey, kemudian hadis yang berkaitan dengan sifat hasad. Okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Rawahu Abu Dawud. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhilah hasad dengki. Okey, Nabi sabda dekat sahabat-sahabat lah, termasuklah kita sekali umat dia kan. Jauhilah hasad dengki, sesungguhnya hasad dengki itu akan menghapuskan serta membinasakan segala kebajikan. Okey, betapa buruknya hasad dengki ni, dia akan menghapuskan dan membinasakan semua kebaikan-kebaikan yang kita buat dan kebaikan yang dilakukan, seumpama api yang membakar dan menghanguskan kayu. Okey, jadi macam sia-sia kan, kita buat baik, tiba-tiba ada sifat dengki, jadi sifat dengki tu memakan ataupun membakar semua sifat-sifat baik yang kita buat yang lain tu. Okey, jadi Nabi berpesan kat kita supaya kita jauh daripada sifat hasad dengki. Okey, banyak keburukan dia. Antaranya itulah, kan, rasa macam sayang je, rugi je kita dapat macam-macam benda baik, tiba-tiba ada sifat dengki. Jadi sifat dengki tu menghapuskan semua kebaikan-kebaikan lain yang kita buat. Okey, jadi kalau boleh insya-Allah kita semua sama-sama cuba elakkanlah sifat hasad dengki ni. Kan, tak perlu pun dengki dengan orang, sebenarnya semua ada kelebihan masing-masing yang Allah bagi, kan. Okey, kemudian kita tengok pula apa punca sifat hasad. Okey, macam mana boleh timbulnya sifat hasad ni? Apa yang menjadi sebab dia? Okey, yang pertama perasaan permusuhan dan kebencian. Okey, bila kita dalam hati kita ni ada rasa nak bermusuh dengan orang, kan, semua kita nak anggap musuh, dan juga kita ada rasa sifat benci kepada orang. Okey, itu adalah salah satu punca timbulnya sifat hasad. Yang kedua, merasa diri lebih mulia. Kan, auzubillah lah. Kita rasa diri kita lebih baik daripada orang, lebih bagus. Okey, itu adalah membuatkan kita boleh jadi dengki dengan orang. Okey. Yang ketiga, takabur atau membesarkan diri. Takabur ni lebih kurang macam sombong lah ataupun belagak kan. Kita rasa macam kita hebat. Bila orang lain lebih daripada kita, oh tak boleh ni. Jadi dengki kan dalam hati tu. Jadi itu adalah sifat takabur. Kemudian ujub. Ujub ialah bangga diri. Okey, bangga diri maksudnya kita rasa aku hebat contohnya, nauzubillah lah. Kan, kita rasa kita hebat, lebih daripada orang lain. Itu adalah sifat yang buruk. Okey, itu menimbulkan perasaan hasad. Okey. Kemudian takut terlepas sesuatu tujuan dan habuan. Bila kita rasa takut terlepas sesuatu tujuan dan habuan ni, kita takut tak dapat. Contohnya kita rasa macam semua orang dapat 5,000 contohnya kan. Kita takut kan, tak nak lah kita tak dapat kan. Jadi kita akan rasa dengki dengan orang. Kan, bila kita takut kita tak dapat macam orang lain, kita akan rasa dengki. Kalau orang tu dapat, kita tak dapat contohnya. Okay, sama juga macam awak sebagai pelajar contohnya, orang lain, cikgu buat tuition. Okay, cikgu buat tuition. Lepas tu awak ni takut awak tak dapat macam orang lain, awak tak dapat A macam orang lain. Kan, jadi awak dengki. Awak pun meniru dalam peperiksaan contohnya. Kan, okay, jadi itu adalah salah satu contoh punca sifat hasad. Okay, kemudian gairah menjadi ketua dan mencari populariti. Okay, gairah ni nak sangat. Okay, nak sangat jadi ketua dan mencari populariti. Nak cari famous lah. Kan, nak orang kenal. Untuk jadi orang yang terkenal. Itu lama-lama boleh menimbulkan sifat hasad dengki. Kan, bila dah popular, tiba-tiba ada orang lebih popular, mulalah rasa dengki. Kenapa dia popular lebih daripada aku? Contohnya. Okay, itu adalah sifat yang kurang baiklah. Okay, kemudian busuk hati dan merasa benci jika orang lain menerima kebaikan dan sebaliknya. Okay, busuk hati maksudnya hati dia tak baik lah, tak bersih lah, dan merasa benci. Dan juga dia rasa tak suka bila orang lain dapat kebaikan. Okay, dan juga sebaliknya, bila orang tu dapat keburukan, dia akan rasa seronok.
Okey, itu adalah punca sifat hasad. Datangnya sifat hasad daripada perkara-perkara macam ni lah. Okey. Kemudian kita tengok pula ciri-ciri hasad. Ciri-ciri hasad ada banyak. Yang pertama, ingin melihat nikmat yang diperolehi orang lain itu hilang atau berpindah kepadanya. Okey, dia nak tengok nikmat yang orang lain dapat tu hilang ataupun nikmat tu berpindah dekat dia. Kan orang tu dah tak dapat kat dia pula. Dia nak macam tu. Okey, itu adalah ciri-ciri hasad. Okey. Yang kedua, tidak ingin melihat orang lain mendapat nikmat atau menyerupainya atau lebih daripadanya. Tak nak tengok orang lain dapat nikmat. Tak nak tengok orang lain lebih daripada dia ataupun sama macam dia, dia tak nak. Kan, dia tak nak tengok orang lebih ataupun sama banyak macam dia. Contohnya dia dapat 9A, dia tak nak orang lain dapat 9A, dia nak orang lain dapat 8 ke 7 ke. Okay, itu adalah ciri-ciri hasad. Okay, tapi kalau insyaAllah kalau kita jauh daripada sifat hasad ni, kita akan rasa sama-sama nak berjaya. Kan, macam awak UPKK nak berjaya dengan kawan-kawan. Jadi sama-sama kongsi ilmu. Okay, sama-sama dapat 8A. Kita usaha sama-sama. Okay, bukannya awak seorang je nak pandai kan. Okay, kemudian merasa puas jika tandingannya dicela. Dia rasa puas kalau pihak lawan dia tu dicela ataupun dikutuk lah. Kan, macam orang lain cakap musuh awak tak elok lah apalah kan, awak rasa suka, rasa puas hati macam aku lebih baik daripada dia. Contohnya kan. Okay, itu adalah sifat yang hasad lah. Okay, itu adalah ciri-ciri hasad dengki. Kemudian merasa sesak dadanya jika tandingannya dipuji. Rasa sakit hati, rasa sesak dada dia bila dia punya lawan dia tu kena puji kan. Contohnya orang tu kata, oh pandai lah. Kan Ahmad ni pandai lah. Jadi kita pun dengki. Kenapa Ahmad je kena puji? Contohnya. Okay, jadi itu adalah ciri-ciri hasad. Okay, kemudian sentiasa dalam keadaan berduka cita dan iri hati kepada orang lain yang akhirnya menimbulkan fitnah dan hasutan. Dia sentiasa dalam keadaan sedih dan rasa dengki dengan orang lain. Kan setiap hari tengok, oh kenapa dia lebih daripada aku, kenapa lebih daripada aku. Okay, dan kemudian bila perangai ni tak diubah, akhirnya boleh menimbulkan fitnah dan hasutan. Mulalah nak hasut kan. Kau jangan kawan dengan dia lah. Dia tu ni buat cerita. Kan, padahal benda tu tak betul. Jadi fitnah lah. Dan kita secara tak langsung boleh hasut orang lain untuk buat benda yang tak baik kan. Suruh benci kawan lah, apalah, suruh bermusuhan. Okay, jadi ini adalah ciri-ciri hasad. Okay, kemudian sifat orang yang hasad. Okay, macam mana kita nak tahu orang tu sifat dia ada sifat hasad? Yang pertama, mengadu domba. Kan macam tadi lah, kau nak tahu tak dia tu kan cerita buruk-buruk pasal orang. Okay, itu adalah ciri-ciri sifat orang yang hasad. Kemudian mengata, memfitnah dan mengumpat. Tiba-tiba je kan mengata. Kau nak tahu tak yang tu kan hari tu dia ni buat cerita kan. Okay, itu mengata, memfitnah dan mengumpat. Okay, ini adalah sifat-sifat orang yang hasad. Kemudian membenci, tiba-tiba benci orang kan. Tiba-tiba tak nak kawan, jeling-jeling. Okay, itu adalah orang yang hasad, ciri-ciri orang yang hasad. Okay, yang keempat, mendedahkan rahsia orang lain. Tiba-tiba nak dedahkan rahsia. Nak tahu tak dia tu kan masa kecil-kecil cerita pula pasal orang lain kan. Okay, itu adalah mendedahkan rahsia orang lain. Okay, ini adalah 4 sifat orang yang hasad. Okay, dalam ni senaraikan 4 je. Okay, mungkin ada lagi sifat-sifat yang lain, tapi yang untuk awak tahu cuma 4 lah sifat orang yang hasad. Okay, supaya sama-sama kita boleh jauhkan diri daripada sifat ini. Okay, kemudian kita tengok pula akibat bersifat hasad. Okay, ada 6 yang disenaraikan kat sini. Okay, yang pertama, apa akibat dia kalau kita bersifat hasad dengki dengan orang lain? Yang pertama, dibenci Allah dan Rasul. Okay, dah tentulah sebab Allah dengan Rasul tak suka kita dengki-dengki dengan orang. Yang kedua, dia benci masyarakat. Okay, masyarakat pun tak suka kan. Dia tu memang tak boleh tengok orang lain lebih lah. Orang pun dah tahu kan. Okay, jadi akan dibenci masyarakat sekeliling. Kemudian menghilangkan kebaikan diri. Okay, menghilangkan kebaikan diri. Orang tak nampak dah kelebihan kita. Orang tak nampak dah kebaikan kita bila kita tunjukkan sifat hasad dengki ni. Kan orang akan fikir, dia ni selama ni dengki rupanya. Okay, jadi sangat buruklah kesan hasad dengki ni sebenarnya. Okay, yang keempat, hidup tidak bahagia kan. Bila kita sibuk dengki dengan orang je, hidup kita tak bahagia, kita akan rasa tak bersyukur. Kita tengok orang je lebih, kita tak nampak apa kelebihan yang Allah bagi kat kita kan. Hidup tidak bahagia. Kemudian yang kelima, memutuskan silaturahim. Kan bila kita sibuk berhasad dengki dengan orang pun dah tak nak kawan. Okay, jadi akan memutuskan silaturahim. Dah jadi tak rapat. Okay, kemudian menghapus pahala dan menambah dosa. Kan macam tadilah, ibarat membakar. Kan sifat hasad tu membakar kebaikan-kebaikan yang kita dah buat.
Okey, jadi menghapus pahala dan menambah dosa. Sangat-sangat buruklah kesan dia. Okey, kemudian cara menjauhi hasad. Okey, ada 6 cara yang kita boleh amalkan supaya kita dapat menjauhi sifat hasad dengki. Okey, yang pertama, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Okey, solat, buatlah kerja kita kan, buat amal ibadat yang untuk kita sendiri. Tak payah sibuk tengok orang lebih ke apa ke. Okey, jadi tak payahlah bandingkan kita dengan orang lain. Kita bersyukur je Allah bagi apa kat kita, kita bersyukur. Yang kedua, sentiasa berfikiran positif dan bersangka baik. Macam tadilah, kan kita tengok orang tu ada lebih daripada kita, kita rasa macam tak apa, Allah bagi aku dekat tempat lain. Lebih kita kat tempat lain. Macam tu, dan sangka baik. Okay, sangka baik dengan Allah lah. Kemudian yang ketiga, gembira atas kejayaan orang lain. Bila tengok orang tu lebih daripada kita, kita pun raikan lah. Tepuk tangan untuk dia, cikgu puji dia ke kan. Janganlah kita, apa cikgu ni puji, asyik puji dia je. Janganlah. Tu hasad kan. Okay, kemudian yang keempat, sentiasa menolong orang yang dalam kesusahan. Okay, ni adalah cara menjauhi sifat hasad dengki. Kita rasa macam tak boleh tengok orang susah. Kan? Jadi bila kita tak boleh tengok orang susah, hati kita jadi lembut. Kita pun tak ada masa nak cari kesalahan orang, nak dengki-dengki dengan orang, kan? Tak sempat. Okay, kemudian yang kelima, merendah diri. Okay, walaupun kita rasa macam Allah bagi kita macam-macam kelebihan, kan, tetaplah merendah diri. Kan, saya ni biasa-biasanya Allah yang bagi saya. Kan, merendah dirilah. Janganlah rasa macam aku kaya ni sebab aku usaha, tak. Okay, tetaplah merendah diri. Dengan itu kita akan jauh daripada sifat hasad dengki. Okay, kemudian yang terakhir, redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, terima saja apa yang Allah bagi, Allah tentukan untuk kita, itu yang terbaik. Okay, jadi bila kita redha dengan apa yang Allah bagi, kita akan rasa tak ada masa untuk kita dengki dengan orang, cari pasal dengan orang, iri hati dengan orang, tak ada masa sebab kita sibuk mensyukuri apa yang Allah bagi dekat kita. Okay, jadi kuncinya adalah syukur. Okay, syukur dan sabar. Tak perlu rasa nak bandingkan diri dengan orang lain, nak rasa orang tu lebih daripada kita ke dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Ustazah harap semua boleh faham dalam tajuk hasad dengki. Okay, lepas ni Ustazah akan bagi tugasan melalui WhatsApp dan Telegram. Itu sahaja, syukran jazilan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.